Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai ke episod yang ke-8. Pada episod kali ini, insya-Allah saya akan menghuraikan matan yang berkenaan dengan i'rab dan bina. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengulang kaji beberapa tajuk yang telah kita pelajari pada episod-episod yang lepas. Pertama sekali, Ibnu Ajurum memulakan perbahasan mengenai kalam, iaitu apakah pengertian kalam. Kemudian diikuti dengan pembahagian kalam kepada isim, fi'il dan harf. Kemudian beliau menjelaskan mengenai ciri-ciri setiap komponen kalam, iaitu ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il serta ciri-ciri harf. Pada episod kali ini insya-Allah saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pengertian i'rab. Memandangkan i'rab adalah satu konsep yang sangat penting dalam nahwu. Dan begitu juga konsep yang sangat penting dalam perisian Quran i'rab. Qala Ibnu Ajurrum, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimah liikhtilafi al-awamil ad-dakhilah 'alayha lafzan aw taqdira. Terjemahannya adalah i'rab itu adalah perubahan yang berlaku pada akhir perkataan, pada akhir perkataan, bukan pada tengah ataupun awal. Kerana perubahan yang berlaku di tengah atau awal itu mengenai perbahasan yang lain dalam ilmu saraf. I'rab dimaksudkan adalah perubahan yang berlaku pada akhir perkataan disebabkan al-awamil. Al-awamil adalah amil-amil ataupun faktor-faktor dan ejen-ejen. Ad-dakhila 'alaiha yang masuk kepada akhir perkataan ini lafzan atau taqdira. Sama ada secara lafaz, secara jelas ataupun takdira, iaitu secara anggaran. Dalam pengertian i'rab ni terdapat beberapa istilah yang saya kira perlu saya tegaskan, iaitu yang pertama sekali adalah al-awamil. Al-awamil adalah jamak kepada amil. Itu dalam istilah linguistik bahasa Inggeris disebut sebagai agent ataupun penyebab. Mengapa akhir perkataan bahasa Arab itu berubah-ubah? Ia tidak berubah dengan sendirinya. Ada ejen ataupun amil yang bertindak sebagai pengubah kepada baris ataupun keadaan akhir setiap perkataan ataupun sebahagian besar perkataan bahasa Arab. Jadi sebagai contoh, kita katakan zahabtu ilal masjid. Zahabtu ilal masjidi. Ila di sini dianggap sebagai amil, iaitu faktor yang menyebabkan al-masjidi, itu isim selepasnya berbaris bawah. Jadi ila di sini disebut sebagai amil dan al-masjidi disebut sebagai al-ma'mul. Amil pula boleh dibagikan kepada dua, iaitu amil lafzi dan amil takdiri, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum, lafzan atau takdira. Amil lafzi adalah amil yang kita boleh lihat, seperti mana contoh yang saya sebutkan tadi, iaitu dhahabtu ilal masjidi. Kita boleh lihat, kita boleh fahami bahawa ila di situ adalah amil yang menyebabkan perkataan selepasnya berubah baris. Yang kedua adalah amil takdiri, iaitu yang kita boleh anggarkan. Ulama nahwu berusaha sedaya upaya untuk mewujudkan amil bagi setiap perubahan yang berlaku. Ini kerana ilmu nahwu membahaskan secara logik mengapa setiap perkataan itu berubah. Ini supaya memudahkan pelajar-pelajar bahasa Arab mempelajari ilmu nahwu. Jadi, jika tidak ada amil yang jelas, ulama nahwu menyebutkan amil-amil yang takdiri, yang bersifat takdiri. Sebagai contoh, al-masjidu kabir. Al-masjidu kabir. Kita mungkin tertanya, apakah amil yang menyebabkan al-masjidu di sini berbaris depan? Kenapa tidak dikatakan al-masjidah ataupun al-masjidi? Amilnya adalah yang berbentuk anggaran, iaitu al-ibtida'. Al-ibtida' bermaksud permulaan. Ia berbaris depan kerana berada di hadapan ayat, di awal ayat, di pangkal ayat. Jadi setiap perkataan yang berada di pangkal ayat adalah berbaris depan. Amilnya apa? Amilnya adalah al-ibtida', kerana ia bermula, kerana ia berada di pangkal ayat. I'rab boleh dibagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang kita boleh lihat
pada setiap akhir perkataan bahasa Arab. Iaitu terbagi kepada al-raf'u, wal-nasbu, wal-jarru, wal-jazmu. Ada sebahagian daripada tanda ini yang memasuki fi'il dan isim. Contohnya al-raf'u, wal-nasbu, wal-jarru adalah antara tanda yang kita boleh lihat pada isim. Manakala ar-raf'u, wal-nasbu dan al-jazmu adalah tanda yang memasuki fi'il. Manakala perkataan yang menerima i'rab hanyalah isim dan fi'il mudhari' sahaja. Hanya isim dan fi'il mudhari' sahaja yang menerima i'rab, yang menerima perubahan pada akhir perkataan. Harf, fi'il madhi dan fi'il amr tidak boleh menerima perubahan. Ini makna harf kekal barisnya walau apa jua bentuk amil yang masuk. Kita akan bincangkan mengenai harf dalam tajuk al-bina', dan dengan itu marilah kita sama-sama mempraktikkan penggunaan ataupun kita memantapkan lagi pemahaman tentang al-i'rab melalui perisian Quran i'rab. Untuk memahami i'rab, saya suka untuk memilih surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Kita boleh lihat bagaimana suatu perkataan berubah barisnya atau keadaan akhirnya disebabkan perubahan amil atau agent yang berada dalam ayat. Kita lihat dua perkataan yang sama berulang dalam satu surah yang sama, iaitu qayyimah. Qayyimah datang dalam ayat yang ketiga dan juga dalam ayat yang kelima. Pertama sekali dalam bentuk yang tanpa alif lam, qayyimatun. Yang kedua bersama alif lam tetapi akhirnya berbaris bawah, al-qayyimati. Jadi sebagai seorang Islam yang baca Al-Quran, yang merenung, yang meneliti ayat-ayat Al-Quran, pasti akan tertanya-tanya, mengapa ada perubahan seperti ini? Mengapa ada qayyimatun, qayyimati, qayyimata dan sebagainya? Kita lihat dulu dalam contoh qayyimatun. Qayyimatun. Okey, kita buka semua apa yang kita perlukan. Terjemahan. Okey, terjemahan contohnya. Fiha kutubun qayyimah. Terkandung dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Okey. Mengapa perkataan qayyimatun berbaris depan? Tentu ada jawapannya. Jawapannya kita harus lihat kepada section nahwu. Okey, jawapannya tidak dapat dilihat dalam section saraf. Kerana saya telah sebutkan dalam episod yang pertama lagi, hanya saraf hanya membincangkan tentang pembentukan kata. Dia tidak membincangkan perubahan keadaan akhir kataan bahasa Arab. Yang membahaskan isu ini adalah nahwu. Nahwu, kita lihat daripada mauqi', kedudukannya. Kedudukannya adalah na'at. Na'at bermaksud sifat. Okey, untuk mengetahui dalam bahasa Melayu, na'at adalah sifat yang disebutkan selepas isim bagi menjelaskan sifatnya. Dan na'at ini, okay, kita melihat daripada tutorial, mengikuti perkataan sebelumnya dari segi baris. Okay, perkataan yang mengikuti perkataan sebelumnya dari segi baris. Ini adalah sebab mengapa perkataan qayyimatun berbaris depan. Okay, kerana ia mengikuti perkataan sebelumnya dari segi baris. Kita lihat perkataan sebelumnya kutubun qayyimatun. Qayyimatun adalah sifat. Bagaimana? Pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Qayyimatun bermaksud yang lurus atau yang benar. Okay? Jadi ia memberikan sifat kepada kutubun. Kutubun adalah benda yang diberikan sifat. Jadi benda yang diberikan sifat ini berbaris depan, maka sifatnya juga berbaris depan. Itulah yang dimasukkan dengan na'at dan man'ut. Okey. Kita faham mengapa perkataan ini, qayyimatun ini berbaris depan, kerana dia mengikuti perkataan sebelumnya, iaitu kutubun juga berbaris depan. Kita pergi pula kepada perkataan qayyimatun yang kedua dalam ayat yang kelima. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, berbaris bawah. Mengapa? Kita lihat pada section nahwu dan mauqi' al-i'rab mengatakan dia adalah mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Tutorial juga disediakan.
Salah satu komponen dalam konsep idhafah iaitu kebersandaran suatu kata nama kepada kata nama yang lain. Kata nama yang pertama dinamakan mudhaf dan yang kedua dinamakan mudhaf ilaih. Jadi apabila kedua-dua komponen kata nama ini bertemu, maka yang kedua itu mengambil baris bawah. Kebiasaannya mengambil baris bawah. Contoh yang mudah adalah di sini disebutkan Kitabut Tilmidhi. Buku itu milik pelajar. Kitabu pertama mudhaf, kitabu yang kedua Tilmidhi ini perkataan yang kedua adalah mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih berbaris bawah. Selalunya berbaris bawah. Jadi kita tutup tutorial, kita lihat semula. Jadi sebab itulah mengapa Al-Qayyimati ini berbaris bawah, kerana ia didahului oleh satu isim yang lain, iaitu din. Din adalah isim, agama. Din adalah agama. Agama lurus. Agama lurus. Al-Qayyimah di sini adalah mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih sebenarnya menjadi ma'rifah, dan dalam kes ini dia ma'rifah kerana alif lam. Jadi kita faham sekarang mengapa ia berbaris bawah. Jadi begitulah secara ringkasnya bagaimana i'rab. Apakah itu i'rab? Kataan berubah-ubah maknanya, berubah-ubah barisnya. Kataan berubah-ubah barisnya disebabkan amil-amil yang berbeza. Mari kita lihat pula dalam contoh yang lain dalam surah Al-Humazah. Dalam surah Al-Humazah. Ini tekan pada surah Al-Humazah. Surah Humazah kita akan lihat beberapa perkataan yang sama seperti hutamah. Itu berulang dua kali. Pertama sekali berbaris bawah, al-hutamah. Al-hutamati, yang kedua al-hutamatu. Mengapa satu perkataan tetapi berbeza akhirnya? Kerana ia adalah perkataan yang mu'rab, perkataan yang menerima i'rab. Kita lihat Melayu dari segi nahunya, mengapa dia hutamati? Kerana dia isim majrur. Isim majrur berarti isim yang ada selepas salah satu huruf jar. Huruf jar dalam ayat ini adalah fi. Fi adalah salah satu huruf jar yang menyebabkan perkataan selepasnya berbaris bawah. Hutamah yang kedua pula berbaris depan. Kerana apa? Lihat pada mauqif i'rab, kerana dia khabar. Khabar adalah predikat yang menjelaskan mubtada. Okey. Wa ma adraka mal hutamah. Ma di sini bertindak sebagai mubtada. Ma al-hutamah adalah subjek. Ma subjek dan hutamah di sini predikat. Jadi predikat ataupun khabar dalam bahasa Arab mengambil baris depan. Alhamdulillah, kita telah pun mempraktikkan konsep i'rab dalam perisian Quran i'rab, dan kita telah lihat bagaimana sebahagian perkataan iaitu isim dan fi'il mudhari' berubah-ubah keadaan akhirnya disebabkan amil ataupun ejen yang memasuki sebuah ayat. Jadi dengan itu mudah-mudahan kita dapat menghayati pembacaan Al-Quran dan sekaligus memahami kandungan yang ingin disampaikan serta mesej yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.